Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Haji Syadli bin Sabaruddin dan rakan-rakan sekalian. Kali ini, kumpulan kami akan menghuraikan dengan lebih mendalam mengenai sambungan tajuk 5 iaitu konsep insan. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu yang terdiri daripada Muhammad Nazirul, Ikmal Daniel Hazim, Nur Asmiza, Nur Afika dan saya Nur Adila. Saya Nur Adila binti Jamal akan menerangkan bahagian 1 iaitu matlamat kehidupan kita sebagai makhluk di muka bumi ini. Terlebih dahulu, apakah definisi matlamat kehidupan? Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, matlamat bermaksud sesuatu yang hendak dicapai di mana ia membawa maksud, sasaran atau keinginan manusia untuk mendapat apa yang diingini atas usaha diri sendiri. Kehidupan pula membawa maksud perjalanan hidup bagi seorang insan yang bermula dari sejak lahir ke dunia ini hingga ke akhir hayat. Jadi, dapat kita huraikan, definisi matlamat kehidupan ialah suatu tujuan seorang insan untuk hidup di dunia ini bagi mencapai apa yang dikehendaki dengan berusaha. Atau boleh kita perkatakan seperti apa juga perbuatan yang kita lakukan di dunia ini di mana kita akan berpandukan kepada matlamat kehidupan yang telah kita tetapkan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai matlamat kehidupan dalam Islam. Kita sebagai umat Islam semestinya harus mempunyai matlamat yang jelas di mana kita sepatutnya mengetahui kenapa kita dihidupkan di dunia ini. Kerana itu, matlamat utama umat Islam di dunia ini ialah untuk menjadi makhluk yang mengabdikan diri kepada Allah. Firman Allah dari surah Al-Zariyat ayat 56, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Berdasarkan ayat tersebut, jelas ini bermakna tujuan utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan mentaati suruhannya dan meninggalkan larangannya. Penjelasan mengenai matlamat kehidupan yang diajar dari Al-Quran ini sememangnya membantu manusia dalam menjalani segala kehidupan dunia yang kadang penuh dengan cabaran, di samping mendorong manusia mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Kerana itu, jika umat Islam mengambil keputusan untuk mengabaikan matlamat ini dalam kehidupan, maka semakin jauhlah mereka daripada jalan kehidupan yang digariskan oleh Allah dan Islam itu sendiri. Saya teruskan dengan penerangan dengan lebih detail mengenai matlamat hidup mukmin. Pertama, menyembah Allah yang Esa, di mana kita tahu sebagai umat Islam, Allah merupakan Tuhan yang satu, di mana kita wajib percaya akan kewujudan Allah, mentaati suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kedua, bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 122, "Kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal, yakni berserah diri." Ini bermaksud umat Islam seharusnya sentiasa berusaha dalam melakukan apa saja pekerjaan di dunia. Kemudian barulah bertawakal kepada Allah dengan apa jua keputusan. Ketiga, seorang mukmin perlu melaksanakan tanggungjawab dengan melandaskan keimanan kepada Allah. Dengan apa yang kita lakukan, kita harus berbalik kembali kepada Allah dengan sentiasa mengingatinya di mana saja, yakni harus yakin Allah Maha mengetahui segala di muka bumi ini. Terakhir, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini dapat diperolehi dengan sentiasa melakukan ibadah yang tidak terbatas kepada fardu solat, puasa, zakat dan haji saja. Bagi memperolehi kehendak ibadah, maka setiap perbuatan kita dilakukan seharusnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala serta mengikut suruhan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, berbeza pula dengan matlamat kehidupan dalam agama Kristian di mana dalam kitab Bible mereka tertulis Tuhanlah yang menciptakan kita dan kita merupakan miliknya, di mana maksudnya Tuhan ialah pencipta kita. Okey, selain itu, Kristian percaya bahawa manusia dicipta untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi dosa telah memisahkan manusia daripada Tuhan.
Agama Kristian mengajar bahawa Yesus Kristus datang ke bumi sebagai Tuhan yang benar dan juga manusia yang benar dan mati di atas salib. Kristian percaya bahawa dia mati, dia dikebumikan, bangkit semula dan sekarang berada di sebelah kanan Tuhan Bapa untuk membuat rayuan bagi pihak mereka yang percaya kepadanya. Agama Kristian mengatakan bahawa kematian Yesus di atas salib cukup untuk membayar denda dosa semua manusia dan pengorbanan ini memulihkan hubungan yang terputus antara Tuhan dan manusia. Saya Asmiza Sazali dan saya akan membentangkan bahagian 2 sistem kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan merupakan pengakuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara dan kemampuan seseorang mempunyai kepercayaan penuh ke atas sesuatu perkara yang disertai dengan perasaan pasti. Namun, apa pula maksud kepercayaan di dalam konteks psikologi? Di dalam konteks psikologi, kepercayaan membawa maksud kepada suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sifat berkedudukan memihak ataupun propositional attitude. Namun, dalam konsep agama pula, kepercayaan merupakan sebahagian daripada batu asas pembangunan moral, yakni kepercayaan yang diyakini melalui akidah atau iman. Apabila kita berbicara tentang kepercayaan, pasti ada hubung kait dengan agama. Dan apakah sebenarnya maksud agama? Berdasarkan Kamus Dewan dan Pustaka, agama bererti kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran serta perintahnya. Dan dari mana sebenarnya perkataan agama itu berasal? Dan ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit yang membawa makna tradisi. Gama pula bermaksud pergi dan menuju, lalu merujuk kepada menuju pergi karya suci yang diturunkan. Apa pula fungsi-fungsi agama? Dan dari segi pragmatisme, seseorang itu mengganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Dan bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk sebagai pelindung kebahagiaan hidup. Dan namun ianya berbeza pula dari segi sains sosial. Dari segi sains sosial berlainan pula pandangan tentang fungsi-fungsi agama. Ia sangat berlainan dari segi progresisme. Yang mana yang pertama adalah fungsi agama adalah memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Iaitu agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia sebagai satu keseluruhan dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan bagi perkara ini sebenarnya sukar dicapai melalui indera manusia, melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah SWT dan setiap manusia harus mentaati Allah SWT. Fungsi yang kedua adalah menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Setengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal fikiran manusia sendiri. Contohnya soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib dan sebagainya. Dan bagi kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka, agama itulah digunakan untuk menjawab soalan-soalan ini. Yang ketiga, memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia dan ini adalah kerana sistem agama itu sendiri menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama. Dan fungsi yang terakhir adalah bertugas sebagai kawalan rakyat. Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan. Semua agama, Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya, dan dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh pengganutnya. Dan maka secara tidak langsung, ianya dikatakan bahawa agama bertugas sebagai kawalan rakyat. Assalamualaikum, saya Nazirul dan saya akan sambung ke bahagian seterusnya iaitu bahagian 3, Tuhan dan sifat kewujudannya, kepercayaan kepada Tuhan. Pertama, mengenali sifat wajib Allah SWT. Allah SWT memiliki banyak sifat wajib kerana Allah adalah
Zat maha sempurna. Namun menurut dalil, hanya 20 sifat wajib yang perlu diketahui secara umum. Yang pertama, wujud, yang artinya Allah merupakan zat yang pasti ada dan tidak bergantung kepada sesiapa pun. Qidam, yang terdahulu atau awal. Allah telah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Baqa, dan abadi. Allah maha kekal dan tidak akan punah atau mati. Mukhalafun lil hawadith. Berbeza dengan makhluk ciptaannya. Tiada satu pun makhluk di dunia ini yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ia muhu binafsihi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu bantuan dan tidak bergantung kepada sesiapa pun. Wahdaniyah yang bererti tunggal atau esa. Allah Subhanahu Wa Taala hanya ada satu di dunia ini. Kudratnya ini berkuasa. Allah merupakan pemegang kuasa bagi segala sesuatu di muka bumi ini. Iradat berarti berkehendak. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak terhadap sesuatu, tiada siapa pun yang mampu menghalangnya. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu daripada yang boleh dilihat oleh manusia sehingga yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Hayat, maha hidup atau kekal. Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal hingga abadi. Samak, maha mendengar. Allah adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Basar, maha melihat. Pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Kalam, berfirman. Allah dapat berkata secara sempurna tanpa bantuan sesiapa pun. Hadiran, kuasa. Segala yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Muridan, kehendak. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, tiada siapa yang boleh menolak takdir itu. Aliman, mengetahui. Allah mengetahui segala-galanya kerana pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Hayyan, maha hidup. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur, lengah atau tidak akan mati. Sami'an, mendengar. Allah mendengar semua doa dan ucapan kita dan Allah akan mengabulkan doa kita pada setiap waktunya. Jadi janganlah kita ragu-ragu untuk berdoa. Basyiran, maha melihat. Allah memahati. Allah segala memahati tingkah laku hamba-hambanya. Dan yang terakhir, mutakaliman, berkata-kata. Al-Quran merupakan bukti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi dan para rasul. Hakikat wujudan Allah. Seorang Muslim wajib untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi kewajipan pertama yang harus dilakukannya sebelum menjalankan kewajipan Islam lain. Umat manusia perlu meyakini bahawa Tuhan itu wujud berdasarkan dalil daripada Rasul mereka. Berikut merupakan pandangan para ulama mengenai kewujudan Allah. Sebagian ulama Asy'ariyah, sebagian ulama Mu'tazilah dan ahli falsafah menegaskan bahawa hakikat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh diketahui sama ada di dunia maupun dilihat. Para ulama Sufi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Farabi pula, berpandangan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hakikat dirinya. Fungsi akal adalah pada seseorang yang berakal memerlukan kepada dalil. Kerana akal adalah sesuatu yang baharu dan perkara yang baharu tidak memberikan maksud kecuali kepada yang sama dengannya. Pandangan ketiga daripada jumhur ulama Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah menegaskan bahawa hakikat Allah Subhanahu Wa Taala boleh diketahui kerana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakikat yang mahdiyah. Bila bagaimana kewujudannya boleh ditentukan oleh akal, maka sudah pasti kita akan mengetahui hakikatnya. Jika digabungkan kesemua pandangan ini, ia tetap membawa maksud secara hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mampu untuk diketahui secara keseluruhannya. Inilah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya, bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penciptaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk meneliti penciptaan mereka sendiri dengan menerapkan pemerhatian ini kepada perintah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna berbanding dengan makhluk lain. Ia mempunyai akal dan kecerdikan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneliti alam selain daripada manusia dapat membuktikan keadaan alam lain akhirnya kembali faedahnya kepada manusia. Contohnya, bumi dicipta untuk membolehkan manusia bergerak dan berjalan keluar bekerja untuk mencari dan juga berehat. Yang kedua, jadikan langit sebagai bumbung untuk melindungi semua makhluk hidup ini di bawah langit dari bahaya dan kemusnahan. Makhluk yang hidup di muka bumi ini dapat semua
timbul minuman melalui hujan hasil daripada penciptaan langit dan awan. Selain itu, dapat menyuburkan tanah-tanah agar tumbuh-tumbuhan dapat berkembang subur untuk sumber makanan makhluk di bumi. Seterusnya, kaedah mengenal kewujudan Allah. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dapat diketahui melalui ilmu akli, iaitu bersumberkan akal dan nakli yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara contoh penggunaan kedua-dua dalil ini adalah seperti berikut. Pertama, dalil akli. Tingkatan kejadian manusia daripada air mani, alaqah, mudghah, izam dan lam adalah dalil akan wujudnya penciptaan. Ini kerana perpindahan dari satu peringkat ke satu peringkat itu mustahil dilakukan sendiri oleh manusia. Manusia juga tidak mampu untuk mencipta anggota tubuh dengan sendiri kerana kelemahannya. Begitu juga peringkat usia daripada bayi hinggalah menjadi tua yang diaturkan olehnya. Dan kedua iaitu dalil nakli. Dalil nakli. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut yang membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk, yakni kepada kekuasaan Allah terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Surah Al-Baqarah ayat 164. Pembincangan mengenai kewujudan Allah merupakan topik yang sangat luas sama ada di dalam Islam ataupun di negara-negara barat. Semoga pembentangan saya mengenai kewujudan Allah sedikit banyak membantu kita memahami mengenai sifat-sifat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Abdul Aziz. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian 4 berdasarkan teori hubungan insan dengan Tuhan, di mana lahirnya ideologi-ideologi baharu hasil daripada percambahan ideologi dan cabang-cabang ilmu seperti teisme, ateisme dan agnostisisme. Apa itu teisme? Teisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu theos yang bermaksud Tuhan. Selain itu, membawa maksud kepercayaan terhadap keberadaan makhluk tertinggi atau dewa-dewa, dan ia juga dianggap satu kepercayaan kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan yang tidak lebih dan tidak kurang. Mereka yang mengaplikasikan konsep teisme dalam diri mungkin percaya kepada Tuhan Tunggal atau Tuhan-Tuhan yang pelbagai, dan mereka juga mungkin percaya pada Tuhan yang melampaui alam semesta dan atau dewa-dewa yang tinggal di sekeliling. Walau bagaimanapun, teisme telah datang dalam beberapa jenis selama beribu tahun, antaranya monoteisme, politeisme dan panteisme, dan beberapa lagi yang tidak pernah didengar. Memahami perbezaan antara jenis yang berbeza adalah perlu bukan hanya untuk memahami sistem keagamaan di mana ia muncul, tetapi juga untuk memahami kepelbagaian yang wujud untuk teisme itu sendiri. Baiklah, kali ini kita dapat bezakan perbezaan di antara teisme dan juga deisme. Jika teisme tadi didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap keberadaan makhluk tertinggi atau dewa-dewa tanpa penolakan wahyu, berbeza pula dengan deisme, di mana ia didefinisikan sebagai satu fahaman yang menolak dan menafikan wahyu sebagai sumber dalam pengetahuan ilahi, serta menegaskan bahawa logik akal dan pemaknaan terhadap alam semula jadi adalah cukup untuk membuktikan kewujudan yang maha kuasa dan dewa pencipta. Terdapat juga beberapa perbezaan lain di antara teisme dan juga deisme, di mana di dalam teisme, mereka percaya bahawa Tuhan campur tangan dalam urusan manusia, manakala dalam deisme, mereka percaya bahawa Tuhan tidak campur tangan dalam urusan manusia. Selain itu, daripada segi keajaiban, di dalam teisme, mereka menerima mukjizat atau wahyu gaib, manakala tidak dalam teisme. Dan daripada segi pengikut, teisme mendapat pengikutnya dengan rayuan kepada orang-orang yang spektrum agama, manakala deisme sering diamalkan oleh orang-orang yang beragama. Seterusnya, ini adalah berkenaan dengan ateisme. Ateisme berasal daripada perkataan Yunani, atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Ateisme ini bukanlah satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan
yang menafikan kewujudan Tuhan, dan kepercayaan ateisme bertentangan dengan teisme. Orang yang memegang fahaman ini dipanggil sebagai ateis, dan pada abad ke-19, ateisme membentuk satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafi kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Di sebelah kanan tersebut merupakan antara tokoh ateisme yang terkenal iaitu Friedrich Nietzsche dan Karl Marx. Berikut merupakan antara dalil-dalil ateisme dalam fahaman mereka. Yang pertama, kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan. Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat diterima oleh teori manusia dan tidak pula dapat dikesan oleh mesin-mesin. Perasaan manusia mengenai kewujudan Tuhan dianggap khayalan semata-mata. Yang kedua, masalah kesengsaraan di atas muka bumi. Dengan adanya kejahatan dan kesengsaraan di dunia ini menunjukkan bahawa Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak dan bersifat baik tidak wujud. Sekiranya Tuhan yang berkuasa mutlak dan bersifat baik wujud, mengapakah ia mengizinkan kejahatan dan kesengsaraan ini terus berlaku? Dan yang ketiga, ketidaksambungan. Terdapat beribu-ribu agama di dunia ini dan masing-masing mempunyai imej Tuhan yang tersendiri yang bercanggah antara satu sama lain. Jika wujudnya satu Tuhan yang maha adil dan maha mengetahui, keadaan ini tidak mungkin berlaku. Dan yang terakhir adalah agnostisisme. Ia berasal daripada perkataan Yunani di mana A membawa maksud tanpa dan gnostik membawa maksud pengetahuan. Agnostisisme membawa maksud tanpa pengetahuan atau tidak tahu. Agnostisisme juga merupakan satu golongan yang tidak tahu cara nak mempercayai Tuhan kerana pada pandangan mereka, kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan. Agnostisisme ini juga diperkenalkan oleh Thomas Henry Huxley pada tahun 1899 ketika penganjuran sebuah majlis di London untuk mengutip dana persatuan metafizik yang majoriti ahlinya terdiri daripada golongan pemikir. Beliau berpendapat bahawa manusia tidak dapat membuktikan asal-usul dan sebab penciptaan alam semesta serta menganggap perbincangan mengenai Tuhan hanyalah sia-sia kerana tiada jawapan. Hal ini kerana mereka berpegang pada pendapat bahawa manusia tidak mampu membuktikan kewujudan Tuhan. Dan ini merupakan antara ahli-ahli pemikir agnostisisme iaitu Sir William Hamilton yang berpendapat kemampuan manusia terbatas dan Tuhan tidak dapat diketahui melalui bukti dan akal manusia, namun perlu bergantung pada wahyu. Seterusnya, Immanuel Kant yang mengatakan kepercayaan kepada Tuhan mesti bersandarkan iman dan ia tidak boleh dicapai dengan akal tanpa penyelidikan. Dan yang terakhir sekali ialah Herbert Spencer yang menyatakan bahawa secara prinsipnya kewujudan Tuhan atau segala bentuk realiti tertinggi adalah tidak diketahui. Maka manusia tidak seharusnya membuat kesimpulan sama ada secara positif atau negatif tentang sifat asasi. Assalamualaikum, nama saya Ikmal. Saya akan meneruskan ke bahagian 5 iaitu menerangkan tentang agama monoteism dan agama politism. Mari kita lihat kepada topik pertama iaitu agama monoteism. Mono bermaksud satu, bersendirian, tunggal dan hanya. Manakala teism adalah kepercayaan kepada keberadaan Tuhan. Oleh itu, monoteism boleh dimaksudkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Agama yang dianggap sebagai monoteism adalah agama Islam, Kristian dan Yahudi. Pertama, agama Islam mempunyai Tuhan yang satu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Umat Islam diwajibkan bertauhid kepada Allah iaitu dengan menyembah dan taat kepada perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya. Umat Islam berpandukan kepada Al-Quran sebagai panduan kehidupan kerana Al-Quran memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kedua, agama Kristian. Agama Kristian juga adalah berasaskan monoteism, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu dan menyembah Tuhan mengikut kepercayaan mereka. Tuhan mereka ialah Jesus atau dikenali sebagai Nabi Isa di dalam Islam. Mereka berpandukan kitab Injil atau Bible. Agama bagi Yahudi pula adalah Judaism. Ia adalah agama monoteism yang hampir tertua sekali di dunia. Agama ini bertuhankan Nabi Ibrahim AS dan berpandukan kitab Taurat. Kepada topik seterusnya ialah agama politism. Agama politism merujuk kepada kepercayaan bahawa Tuhan itu mempunyai lebih daripada satu.
Dan bagi pendapat penganut agama ini, bahawa Tuhan itu mempunyai banyak dan pelbagai jenis maupun bentuk. Mereka tidak menafikan kewujudan Tuhan, namun mereka menyembah pelbagai Tuhan. Agama Hindu, Japanese, Shinto dan Norse adalah contoh agama politisme. Pertama, agama Hindu. Agama Hindu berasal daripada negara India dan kawasan berdekatan dengannya. Ia mempercayai kewujudan Tuhan itu mempunyai pelbagai jenis dan mempunyai pelbagai tanggungjawab. Tuhan-Tuhan mereka adalah Brahma, iaitu Tuhan yang bertanggungjawab untuk penciptaan dunia dan semua makhluk. Vishnu ialah Tuhan yang memelihara dan melindungi alam semesta. Shiva ialah Tuhan yang memusnahkan alam untuk menciptanya semula. Dewi yang berjuang untuk memulihkan Dharma. Krishna, Tuhan balas kasihan, kelembutan dan kasih sayang. Agama politisme yang seterusnya adalah agama Shinto yang berasal daripada Jepun. Mereka percaya bahawa Tuhan mereka dikenali sebagai Kami, mempunyai makna dan tanggungjawab tersendiri. Beberapa contoh Tuhan yang disembah oleh penganut agama ini ialah Fujin, Tuhan Angin, Amaterasu Omikami, Tuhan Matahari, Hachiman, Tuhan Perang dan pelbagai lagi. Seterusnya, agama Norse. Agama Norse ini adalah kepercayaan orang Denmark, Norwegian atau Scandinavian yang mempercayai serta menyembah Tuhan-Tuhan yang dikenali sebagai Odin, iaitu dewa tertinggi dalam mitologi Norse. Frigg, iaitu isteri Odin sebagai contoh kecantikan, cinta, kesuburan dan nasib. Terdapat pelbagai Tuhan lagi seperti Thor, Loki, Freya dan Heimdall. Semuanya melibatkan Tuhan peperangan dan menjadi semangat kepada ahli Viking suatu kala dahulu. Beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu konteks agama monoteisme di dalam agama Islam. Agama Islam boleh dikategorikan sebagai agama monoteisme akan kerana mempercayai Tuhan yang satu. Tetapi di dalam persamaan makna itu, terdapat perbezaan maksud di antara monoteisme dan Tauhid Allah di dalam Islam. Tauhid Allah ialah gabungan dua kalimah, iaitu Tauhid bermaksud kesatuan dan Allah ialah Tuhan bagi umat Islam. Dalam konsep Tauhid Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mencerminkan kedua-dua keunikan dan keesaannya. Dia adalah unik dan tidak menyerupai apa-apa, sedangkan dia adalah satu-satunya yang sifatnya tidak dapat dipisahkan. Maka pemahaman Islam tentang Tauhid melangkah lebih jauh daripada apa yang umumnya dikenali sebagai agama monoteisme. Istilah Tauhid juga berpunca daripada asal bahasa Arab, iaitu wahada, yang bermaksud untuk menyatukan. Ia juga dapat dimaksudkan sebagai tunggal, unik atau tanpa persamaan. Dengan itu, frasa wahadallah bermaksud menyatakan Allah sebagai satu atau mengaku kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Aspek lain Tauhid ialah Tuhan adalah wahid, iaitu satu, dan ahad yang bermaksud satu-satunya, yang pada asasnya mengajar makna wahid yang sama. Bagaimanapun, ahad mencerminkan rasa keesaan Tuhan yang lebih maju. Berbeza pula dari sudut monoteisme. Dalam teologi, monoteisme berasal daripada istilah Yunani purba. Ia adalah merupakan fahaman atau kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu, yakni tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu serta tidak memerlukan sesuatu yang lain sebagai pembantu atau penolong yang konon mempunyai kuasa yang mirip atau hampir sama sepertinya. Konsep Tuhan adalah subjektif. Setiap agama mempunyai perspektif ke atas mendefinisikan makna Tuhan. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di sini kami nampilkan bersama surah Al-Imran ayat 85 yang membawa maksud, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sekian daripada kami. Terima kasih.